Macam mana nak dengar ni? Pasal macam siapa yang paling bising tak sama pandang ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, sampai kita ke slot yang ke-5 untuk workshop. Okay, terima kasih kepada semua peserta yang telah dapat istiqamah lagi untuk join bersama kami. Okay, untuk slot hari ini ialah untuk yang 25 hari bulan, Producing Like Movie. Okey, kita bersama dengan Cikgu Hasmahan dan Cikgu Suhaimi. Okey, saya bacakan sikit biodata untuk presenter kita. Cikgu Hasmahan Abdul Razak daripada Sekolah Dato' Abdul Razak, Guru Cemerlang Sejarah, rujukan Apple Teacher. Dan seterusnya presenter kita ialah Cikgu Muhammad Suhaimi Abdul Rahman daripada Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud, Terengganu, juga merupakan Guru Cemerlang Sejarah dan juga merupakan Apple Teacher. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Suhaimi untuk meneruskan majlis. Sebelum tu, kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so the floor is yours, Cikgu Suhaimi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkanlah kepada semua cikgu-cikgu ataupun peserta lah yang masih lagi setia untuk mendalami ilmu berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang terdapatlah di dalam iPad ataupun di dalam iPhone lah, iaitu Apple kan. Jadi untuk malam ni adalah session yang kelima, tetapi sesi yang pertama lah untuk aplikasi ataupun penggunaan berkaitan dengan iMovie. Jadi secara ringkasnya terlebih dahulu saya ingin terangkan berkaitan dengan iMovie ni. Okey, aplikasi iMovie ni dia mempunyai dua perkara lah ataupun dua ciri-ciri utama dia. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan movie dan yang kedua adalah berkaitan dengan trailer. Jadi cikgu boleh ikuti saya satu persatu. Kalau saya laju, cikgu boleh bagi tahu dekat chat lah. Saya boleh slow lah satu persatu ataupun perlahan-perlahan untuk supaya cikgu faham apa yang akan saya terangkan pada malam ini beserta dengan cikgu Hasmahan lah, rakan saya, serta cikgu Azizah. Jadi saya akan share screen dulu berkaitan dengan konten kita pada malam ini berkaitan dengan iMovie lah. Okey, kejap ya cikgu-cikgu. Difahamkan cikgu-cikgu dah ada nota ya? Ke apa dia? Kalau nota cikgu mesti ambil dekat mana? Telegram dekat kan? Telegram kita. Telegram. On kan kepada cikgu semua. Jadi cikgu kena download lah semua nota-nota kita supaya kalau cikgu tak ada bahan, cikgu boleh gunakan bahan yang telah kita sediakan pada malam inilah. Okey cikgu. Jadi yang pertama cikgu mesti ingat cikgu kena update lah iMovie cikgu supaya kita semua sama kan penggunaan iMovie kita. Okey, iMovie ini lambang iMovie lah macam biasa. Jadi saya terangkan tadi kan ada dua perkara yang penting dalam iMovie kita, iaitu sekejap saya done dulu yang ni. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu iMovie kita ni ada dua perkara? Cikgu klik saja ataupun cikgu tekan saja kat butang plus ni. Kan? Kat sini kan new project. Okey, di new project ini kita ada dua perkara. Satu berkaitan dengan trailer, satu berkaitan dengan movie. Jadi pada malam ini saya dan juga Cikgu Hasmahan akan terangkanlah berkaitan bagaimana nak buat trailer secara ringkas saja, sebab trailer ni mudah saja. Sebab kita tak nak fokus sangat berkaitan dengan trailer, tetapi kita nak fokus bagaimana setelah kita buat semua animasi kita di dalam Keynote, bagaimana kita nak export animasi kita itu ke dalam
movie. Okey, tetapi itu surface-nya kita lihat dulu bagaimana trailer ini boleh dibina atau boleh dibuat oleh cikgu-cikgu lah. Jadi di sini saya bagi satu contoh trailer yang telah dibuat oleh kami. Okey. Ini berkaitan dengan trailer yang telah dilakukan lah. Cikgu-cikgu boleh dengar tak? Jelas? Boleh, Suara? jelas. Jelas. Ini contoh trailer cikgu-cikgu. Okey cikgu, macam mana kita nak buat trailer ni? Trailer ni sebagai pengetahuan cikgu, trailer ni sangat sesuai lah untuk cikgu buat untuk program-program yang telah dilaksanakan oleh cikgu. Contohnya apa yang telah dilakukan oleh cikgu dalam PDPC ke, ataupun apa yang ataupun untuk memori cikgu-cikgu, untuk simpanan cikgu, kenang-kenangan kan. Pelbagai program ke ataupun aktiviti yang telah dilakukan oleh cikgu, cikgu boleh menggunakan trailer dalam iMovie inilah. Dan okey, kita lihat bagaimana kita nak buat ataupun nak bina trailer ni. Saya tahu, kemungkinan saya tahu, cikgu semua dah tahu kan penggunaan trailer ni. Jadi saya secara ringkasnya saya akan tunjukkan. Okey, dalam trailer ni cikgu-cikgu, cikgu kena ingat dalam trailer ni dia ada background yang telah disediakan lah. Maka cikgu boleh pilih lah sama ada cikgu nak pilih background yang macam mana. Contohnya kita ada Adrenaline, Bollywood, Coming of Age, kan, Expedition dan banyak lagi lah. Kan? Jadi cikgu-cikgu, untuk kita createkan trailer, maka cikgu ambil lah butang ataupun klik dekat create sebelah kanan cikgu ni. Kan, ada create, maka cikgu createkan dia. Kat dalam trailer ni, perlu cikgu tahu ada dua perkara. Satu adalah outline, satu adalah storyboard. Kan? Jadi outline ni nak menunjukkan siapa, apa nama trailer kita, kan? Siapa yang telah bina trailer tersebut, siapa yang membantu ataupun siapa yang membuatlah trailer tersebut. Jadi contohnya, cikgu just klik saja dekat background ni, contohnya kan, saya ambil yang The Spooky House of Shadowland kan. Kan tajuk dia kan. So cikgu boleh tekanlah kat sini. Kan? Movie name. Saya bagi secara ringkas je. Contohnya apa kita nak buat? Sambutan kan? Hari kemerdekaan negara. Okey, ini contoh. Saya simpulkan saja. Jadi cikgu boleh penuhkan, isikan saja dekat Happy Airways ni, Street Lamp kan, ataupun nama-nama rakan-rakan cikgu ataupun siapa yang bertanggungjawab lah AJK yang menyiapkan trailer ni. Lepas tu kan, gambar-gambar kenangan ataupun gambar-gambar program ataupun gambar-gambar aktiviti tersebut cikgu boleh ambil dekat storyboard. Kat sini kat storyboard ni dia dah sediakan kan segala gambar-gambar, bukan segala gambar, apakah gambar-gambar yang boleh cikgu masukkan lah. Jadi dia ada frame. Jadi mudahlah cikgu boleh pilih. Kan? Okey, contohnya yang pertama cikgu nak masukkan gambar. Cikgu klik saja kan ataupun cikgu tekankan saja dekat medium ni kan. Kan? So, bila keluarkan medium kan dekat gambar yang pertama ni, so cikgu boleh pilih kat sini dekat foto ni, belah kiri saja ni. Kan? Cikgu boleh pilih dekat foto ni. Kan? Ada cikgu nak video ke ataupun foto. Okey, sekarang saya masukkan foto je lah. Kan? Jadi contohnya saya masukkan gambar pelajar saya. Kan? Jadi dia dah masukkan. Kan? Begitu juga saya masukkan gambar ni contoh kan. Okey, gambar pelajar saya. Jadi dekat sini gambar-gambar ni mungkin cikgu boleh cikgu klik saja dekat tajuk dia. Mungkin cikgu nak letakkan apa? Kan? Kenang-kenangan lah saya sorry. Saya letak kenang
Genangan. Kan? Tahun 2020 contoh. Ini mudah saja. Maka cikgu boleh explore sendirilah sebab bukan fokus kita untuk buat trailer pada malam ni kan. So saya bagi ringkaskan saja. Okey. Dah settle kan contohnya kan kita masuk lagi yang satu. Berkaitan ini. Okay. Yang ni cikgu boleh pilih lah yang macam mana kan. So done lah. Bila settle dah masuk semua, cikgu boleh done-kan dia ataupun dah siap. Kan? So cikgu boleh mainkan lah. Kan contohnya cikgu nak mainkan. Kenangan 2020 daripada tajuk tadi kan. So dia simple je lah trailer ni. Contoh. Boleh cikgu? Jadi siaplah untuk trailer pada malam ni. Kan? Secara ringkas je. Ada pertanyaan untuk trailer sebelum saya masuk kepada movie ni? Yang fokus kita adalah movie pada malam ni. Ada tak? Storyboard tu boleh ubah. Maksudnya Storyboard tu. Mana? Kan storyboard tu tadi dia dah macam dah siap-siap letak kan. Boleh ubah ke? Macam kita tak nak kita delete satu ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh delete Bukan delete. Dia tak boleh delete. Cikgu boleh masukkan gambar-gambar yang dia dah frame kan. Macam tu. Dia dah frame kan. Maksudnya dia dah sediakan kan kita punya trailer ni kan. So cikgu masukkan saja. Macam ni kan. So cikgu masukkan gambar. Ni saya nak tengok ini kan yang ini kan action lah medium ni. Maksudnya kalau saya tak nak kan ini kena isi, kena letak foto ataupun apa-apa video kata. Maksudnya kalau saya tak nak katakan dekat Master of Disguise tu tak ada foto dah ke? Oh tak boleh go sebab memang dia dah siap kan. Oh okey. Alright. Dia memang dah Okay. memang dah fit lah untuk storyboard kita ni memang dia dah sediakan itu. Jadi cikgu kena tahu. Okay. Tapi cikgu boleh pilih sebab dia kan banyak kan dia punya trailer ni kan. So cikgu boleh pilih lah yang macam mana cikgu nak kan. Dia semua dah ada. Dia punya dah ada semua tu cikgu boleh pilih macam ni ke kan. Dia berbeza-beza. Setiap background yang dibagi tu berbeza-beza lah. Latar trailer dia semua berbeza-beza. Boleh cikgu? Okay. Ada lagi? Saya nak tanya. Untuk masa yang dia duration masa untuk trailer ni memang dia dah tetapkan juga ya? Untuk masa. Masa maksudnya dia kita ambil gambar, letak gambar tu, dia punya pergerakan tu memang dia dah tetapkan jugalah ikut dia yang dia bagi tu. Yang ni? Tadi kan ada cikgu masuk gambar, cepat laju tu pergerakan dia ikut pada masa dia dah bagi ni kan? Ya. Okey. Tapi tak apa cikgu, sebab kita boleh tengoklah itu memang dia dah siap sedia. Just kita insert saja untuk trailer ni. Kan? Hari itu rasanya Kak An pun untuk GCD dia menggunakan trailer lah. Kan? Jadi mudahlah. Ada lagi pertanyaan cikgu sebelum kita masukkan kepada movie ni? Ya cikgu, saya nak tambah sikit tentang trailer ni. Kalau cikgu tengok duration tadi kan, kalau gambar tu sebenarnya cikgu boleh masuk duration, kadang-kadang dia hanya berapa second je. 0. berapa second je kan. Yang tu masuk gambar. Kalau cikgu nak masukkan video, cikgu cari yang duration dia yang panjang sikit. Dan tadi ada orang tu tanya ada peserta tanya tentang masa. Masa tu kalau kita tengok pada trailer macam Buckler sekarang, di bawah dia tu dia akan ada Suhaimi tunjuk kat bawah tadi Suhaimi. Yang tadi. Ya, yang cover depan tu. Bukan sini, sini. Yang cover depan tadi. Yang awak buka tadi. Buka je, klik je macam trailer. Okey. Di bawah tu kalau cikgu perasan 1 minit 24 second. Tu 1 minute 24 second. So setiap bila cikgu pilih tu kan cikgu akan nampak itu berapa minit. Kalau cikgu nak lama sikit trailer cikgu tengok yang panjang sikit. Maksudnya macam itulah. Maksudnya kalau cikgu nak letakkan video, cikgu letak dekat yang panjang lah. Contohnya 3.6 second ke. Kan dia dah bagi second-second tu. Kan? Boleh cikgu? Lepas tu yang ada group tu kan, kalau student ramai, ambil yang group tu lah, letak dekat yang dia tulis group. Boleh. Tak ada masalah. Okey, kalau dah okey. Ada lagi? Okey, kalau kami boleh terus. Kalau dah tak ada,
projek yang paling penting pada malam ini adalah movie cikgu. Jadi selepas cikgu dah belajar 4 session kan berkaitan dengan sekali dengan review semua, berkaitan dengan keynote. Jadi keynote itu untuk jadikan dia satu jalan cerita ataupun satu movie, penceritaan, perlulah dieksport kepada iMovie, kan? Di dalam aspek yang pertama inilah iaitu movie cikgu-cikgu. Jadi cikgu tekan movie lah. Jadi secara ringkasnya dalam dalam movie ni cikgu akan lihat ada media, ada video, ada foto, ada album kan. Tetapi kita tak nak guna yang ni. Cikgu turun kat bawah. Kan? Cikgu tengok dekat butang bawah ataupun klik dekat bawah tu dia tulis create movie. Jumpa tak cikgu? Kan? Ni kat bawah sekali. Kan? Momen di bawah gambar-gambar yang dalam iPad saya ni, kan dia ada create movie. Jadi cikgu tekan create movie untuk buat movie lah. Tekan create movie. Bila cikgu tekan create movie, inilah movie yang akan kita buat pada malam ini berdasarkan hands-on. Kalau cikgu-cikgu tak ada bahan, kan, saya kira semua dah ada bahan kan. Memang dah buat daripada session yang pertama lagi, dari session keynote lagi kan. Jadi bahan-bahan dia semua ada. Kalau tak ada juga, cikgu boleh guna hands-on yang kita bagilah. Jadi cikgu, kan, dalam untuk kita membuat animasi ataupun movie, perjalanan cerita yang kita lakukan, cikgu kena faham dulu terlebih dahulu apa yang ada dalam movie yang akan kita lakukan pada hari ini. Dia ada beberapa item cikgu. Yang paling penting itemnya adalah media cikgu. Di sini kita nak masukkan berkaitan dengan momen ke, kan? Berkaitan dengan video ke yang telah kita simpan lah, kan? Ataupun berkaitan dengan foto ke, cikgu, berkaitan dengan album ke, ataupun gambar, video, music, songs, ataupun soundtrack, sound effect yang kita simpan sendiri dalam iCloud Drive ni, kan? Jadi semuanya kita perlu simpan di mana-mana tempat supaya memudahkan kita untuk membuat movie ataupun anime perjalanan cerita kita lah pada malam ini. Bukan itu saja cikgu, yang paling penting juga cikgu kena tengok juga berkaitan dengan audio. Macam mana? Yang ini kita nak masukkan gambar-gambar cikgu, kan? Momen, video, foto, albums ataupun iCloud Drive ini semuanya yang kan gambar-gambar yang akan kita masukkan dalam penceritaan ini. Bukan itu saja, paling penting juga adalah sound ataupun audio cikgu. Audio, cikgu perlu. Waalaikumsalam. Maaf, saya interrupt sekejap nak tanya. Dalam saya punya iPad, kenapa dia lepas album tu, dia ada background iFiles, tapi saya tak ada iCloud Drive. Cikgu dah update ke belum? Macam nak check. Alamat kantor kat situ, saya pun tak tahu, saya akan updated lah. Tak apa nanti saya tengok. Cikgu cuba update dulu kan. Jadi ini adalah untuk kita insertkan gambar-gambar ya cikgu dalam media ni. Yang paling penting juga saya kata tadi adalah audio ataupun sound kan, yang perlu kita masukkan dalam penceritaan kita sebagai contohnya nanti kan. Contohnya ini audio. Audio ni cikgu Ustaz Syakir dan juga Ustaz Syukri dah ajar macam mana nak simpan kan, nak export GarageBand kita, sound kita ataupun latar muzik kita kan. Jadi di sini di audio ini cikgu-cikgu kita ada soundtrack kan. Contohnya yang dah disediakan lah oleh iPad ni kan. Saya bunyikan satu contoh. Laju, slow pula kan. Ni saya dah masukkan lah, jadi dah masukkan latar nanti kan. Jadi ini adalah soundtrack ataupun latar kan. Bukan itu saja cikgu, kita ada juga My Music. Contohnya cikgu simpan kan daripada album ke, artis ke, song ke, iCloud Drive ke, ataupun yang cikgu import lah kan. Ada music, lepas tu kita ada sound effect kan. Kan bicycle ke, semua dah ada sebenarnya kalau cikgu nak gunakan. Kan. Cikgu boleh pilih lah
Selain daripada cikgu cari sendirilah kan. Kan semua dah ada. Jadi cikgu kan hari ini kan ataupun sesi saya sebelum Cikgu Asmahan ambil sesi yang kedua nanti kan, saya nak ajar cikgu-cikgu kan bagaimana nak ekspor kan gambar ataupun keynote kan yang telah cikgu buat ke dalam movie kita cikgu kan. Perlu cikgu ingat bila cikgu dah jadikan dia GIF cikgu kan, GIF GIF dalam keynote kan cikgu dah buat GIF kan, ataupun dalam keynote cikgu sudah ada video kan. Betul, iMovie ni ataupun movie ni memanglah video kan, tetapi perlu cikgu ingat walaupun cikgu sudah GIF-kan dia kan, ataupun cikgu sudah ada movie, cikgu kena export ke movie balik. Supaya apa? Supaya kan movie ataupun GIF yang cikgu export tadi barulah boleh dimainkan dalam movie cikgu. Dalam iMovie kita lah. Selagi cikgu tak export kepada movie kan GIF kita ataupun movie-movie yang cikgu buat dalam keynote tu kan, dia tidak boleh orang kata apa? Tak jadi dalam movie kalau cikgu masukkan gitu je. Jadi cikgu kena moviekan dia. Okey, saya bagi contoh. Cikgu boleh tengok kat hands-on cikgu masing-masing. Kan hands-on yang telah cikgu download lah di dalam iPad, di dalam Telegram tadi kan. Okey, so kita lihat. Okey, contohnya kita ambil yang presentation iMovie ni kan. Okay. Suhaimi, Suhaimi saya tak tayang contoh ya. Contoh video, dua video. Okey, saya tunjukkan contoh dulu. Kan macam mana nak buat. Terima kasih Kak An. Tak sabar tu nak ngajar tu. Okey, macam mana kita nak buat daripada keynote kan kita tukarkan kepada movie dalam iMovie lah. Jadi kita ada dua video. Yang pertama adalah video sejarah dan yang kedua adalah video fizik lah. Okey, saya tayangkan dulu video daripada sejarah. Ni daripada keynote ya cikgu-cikgu. Lepas tu kita dah export, kita buat animasi dia ke dalam iMovie ataupun movie. Dengar tak? Jelas Dengar. Nak buat apa ya pagi ni? Takkan nak dengar radio je kot. Hari Selamat Merdeka pagi ni. Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia. Tahukah anda bahawa ada jawatan kuasa persediaan fizikal yang ditubuhkan semata-mata untuk kita menjayakan sambutan kemerdekaan negara kita pada 31 Ogos 1957. Jom kita cari maklumat. Ini maklumat yang dicari ya. Jom lihat apa maklumat yang diberi. Jawatan kuasa persediaan fizikal ditubuhkan untuk meraihkan kemerdekaan negara kita. Jawatan kuasa ini memberi perhatian kepada penonjolan identiti negara. Mula-mula prasarana fizikal disediakan, antaranya pembinaan sebuah stadium yang kita kenali sekarang sebagai Stadium Merdeka. Stadium Merdeka mengambil masa hanya 6 bulan untuk disiapkan dan siap dibina pada 21 Ogos 1957. Sebuah istana juga dibina yang sekarang kita kenali sebagai Istana Negara khas untuk Yang di-Pertuan Agong.
Satu lagi, baru saya tahu, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang telah sedia ada akan dijadikan bendera kebangsaan. Reka bentuk bendera dicipta oleh Muhammad Hamzah, iaitu kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bendera Persekutuan mula dikibarkan dengan rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Lambang negara yang berikutnya, Jata Negara. Penggunaan Jata Negara diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Bunga Raya merupakan bunga kebangsaan. Kementerian Pertanian pula meninjau pendapat rakyat untuk menentukan bunga yang sesuai sebagai bunga kebangsaan. Bunga Raya dipilih oleh Tunku Abdul Rahman sebagai bunga kebangsaan. Oh, rupanya Tunku Abdul Rahman juga mencadangkan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdengarkan semasa upacara perisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Lagu Negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan negara. Lagu ini berasal daripada lagu Terang Bulan, lagu Negeri Perak yang liriknya ditulis oleh Saiful Bahari. Barulah saya faham tentang jawatankuasa, persediaan fizikal dan asal-usul lambang-lambang negara kita. Terima kasih atas maklumat. Okey, cikgu. Ini adalah video berkaitan dengan sejarah. Sekarang kita lihat sedikit berkaitan dengan video yang dilakukan dalam movie berkaitan dengan subjek fizik. Murid, hari ini kita akan bincangkan satu hukum gas iaitu Gay-Lozat yang menunjukkan aplikasi dalam kehidupan seharian. Aplikasi pertama, periuk tekanan. Video ini menunjukkan Aman yang ingin memasak menggunakan periuk tekanan tinggi. Semasa memasak, Aman merasa hairan. Kenapa makanannya masak begitu cepat? Nak tahu kenapa? Periuk tekanan ini menggunakan penutup. Tujuannya adalah untuk memerangkap udara. Setelah api dinyalakan, suhu di dalam periuk akan meningkat. Seterusnya, ini menyebabkan tenaga kinetik molekul-molekul pun turut bertambah. Ini mengakibatkan tekanan di dalam periuk turut bertambah. Itulah sebabnya makanan masak lebih cepat. Aplikasi kedua pula ialah udara di dalam tayar kereta yang sedang bergerak. Suatu hari, Ahmad memulakan perjalanan ke kampung halamannya menggunakan sebuah kereta. Balik kampung, oh balik kampung, oh balik kampung, hati girang. Setelah lama perjalanan, tiba-tiba didapati tayar keretanya pecah. Oh, tidak! Apa dah jadi? Tahukah murid-murid kenapa ini terjadi? Masa laju bertambah dan meningkat, geseran antara tayar dan jalan bertambah juga. Haba yang terhasil akan meningkatkan suhu udara di dalam tayar. Tenaga kinetik molekul pun bertambah yang menyebabkan pelanggaran molekul dengan dinding tayar juga turut bertambah. Oleh kerana isi padu tayar adalah tetap, maka tayar akan meletup. Okey cikgu, ini antara contohlah daripada filmak yang kita lakukan dan seterusnya dieksport kepada iMovie dan jadilah sebuah cerita melalui movie ini lah. Okey, baiklah cikgu-cikgu, kita kembali semula kepada iMovie kita. Okey, tadi cikgu saya dah
Dari awal tadi saya dah terangkan kepada cikgu, kalau dalam keynote cikgu ada movie, cikgu walaupun sudah movie ataupun sudah ada pergerakan, cikgu kena export kembalilah kepada movie cikgu-cikgu. Begitu juga dengan GIF yang cikgu lakukan. Bila GIF, cikgu kena export balik kepada movie juga cikgu-cikgu. Okey, contohnya tadi yang saya dah cerita tadi, kan, berkaitan dengan movie ni. Okey, kita masuk kat presentation tu yang telah kami bagi hands on kepada cikgu-cikgu. Jadi untuk jadikan dia movie cikgu, nak masukkan ke dalam movie, cikgu kena export dulu keynote cikgu kepada ke movie lah. Jadi contohnya saya ambil slide daripada nombor 9 sehingga nombor 15. Okey, sebelum tu cikgu ada nak tanya apa-apa? Okey, saya teruskanlah. Kalau tidak ada, saya teruskan. Okey. Jadi kita lihat, okey, contohnya saya nak ambil, nak export, nak buat movie ke iMovie adalah slide nombor 9. Yang hands on kita tu sehingga nombor 15 contohnya. Jadi cikgu pergi dekat titik 3 ni cikgu. Kan? Di sebelah kanan saya ada titik 3. Jadi cikgu tekan kat situ. Kan? Macam biasalah kat situ kan ada share export. Jadi cikgu ambil dekat export. Ini sama macam GIF juga lah cikgu. Kan? Cikgu pergi kat export. Kan? Cikgu pergi dekat movie cikgu. Kan? Export to movie lah. Export kepada ke movie cikgu. Okey. Nak export ke movie ni, cikgu tengok dekat situ dia ada resolution kan. Yang lain tu cikgu tak perlulah nak ubah apa-apa kan. Contohnya resolution ke ataupun go to next slide after 1 second ke ataupun plus kan. So cikgu ambil, okey tadi kita nak number 9 until 15 kan. So kita ambil slide itu dekat slide range cikgu. Kan. Okey. Kat slide range tu cikgu boleh tukarlah cikgu punya slide tu. Okey, tadi saya nak ambil slide nombor 9. Okey, sehingga nombor 5 kan, 15. Okey cikgu. Jadi movie option lah. Kan, movie option. Okey. Jadi slide kita dah tukar daripada all slide tadi kepada 9 sehingga 15. Lepas tu kita export cikgu. Okey, export dah. Okey. Cikgu kena ingat kalau cikgu export video kepada movie ataupun GIF kepada movie, dia mengambil masa sedikit lah. Kan? Dia berdasarkan masa lah. Berapa lama cikgu punya GIF ataupun movie tu. Jadi macam mana pun untuk jadikan dia cerita di dalam iMovie nanti cikgu kena export dulu kepada movie. Kan? Baru dia akan menjadi. Kalau tak, kalau cikgu copy je macam tu ataupun cikgu ambil je macam tu, dia tidak akan jadi cikgu. Kan? Okey, kita tunggu creating movie dulu. Okey, sekarang kan dia dah export, jadi cikgu boleh pilih lah cikgu nak save dekat mana. Kan? Contoh saya, okeylah, saya save dekat save to file. Cikgu boleh save dekat save video ke, kan? Okey, ataupun cikgu nak save dekat video pun boleh. Okey, contohnya saya save dekat video. Nanti kita tengok dekat video lah. Kan? Okey, setakat ni boleh faham cikgu? Ada masalah? Saya cuba save tapi dia kick me out from Keynote. Dah 2 kali dah. Kenapa Storage cikgu penuh ke? Tak, storage saya banyak. Gitu? Doktor ada yang doktor dah buat tak, bahan yang doktor dah buat? Ada. Okey, doktor guna bahan yang doktor dah buat pun tak apa, boleh. Alright. Ini takut yang mana yang belum ada bahan kan? Okey. Kalau dah ada bahan masing-masing, cikgu boleh guna bahan masing-masing. Yang ni, yang hands on ini, yang cikgu-cikgu yang masih lagi tak berapa banyak bahan kan. So cikgu boleh guna yang ni lah. Kan? Cikgu nak tanya. Apa ni, saya dah ada gambar tu dalam Keynote. Okey, lepas tu pergi dekat butang 3 ke atas, tekan. Ya. Pergi dekat export kan? Ya saya. Lepas pergi dekat export tu, dekat mana pula? Cikgu pergi dekat movie. PDF, PowerPoint, pergi dekat movie, tekan movie.
Okey, tekan movie lepas tu. Okey, tekan movie. Cikgu tengok dekat situ kan. Tadi saya ajar macam mana nak pilih slide yang saya nak je kan. Saya dah pilih slide yang nombor 9 tadi. Start 9 sehingga 15 kan. Cikgu tengok dekat export tu, kalau biru kan, export belah kanan kita. Lepas tu ada resolution, ada slide range. Cikgu tekan kat slide range. Okey, slide range. Okey, Daripada lepas tu tekan slide range tu, okey. Ini nombor 9. Sampai 15. So cikgu boleh ubah lah. Okey. Sampai 15. Alright. Boleh cikgu? Lepas tu? Okey. Daripada situ nanti cikgu dah tekan, contohnya saya dah tekan ni kan. Okey, cikgu tekan nombor 9 dan 15 kan. Dah settle. Lepas tu klik balik dekat movie option. Okey, beres. Kan. Daripada movie option tu cikgu export dia. Alright. Okey, tekan export. Okey, beres. Lepas tu tunggu kan? Okey. Tunggu. Nanti dia akan keluar cikgu nak save dekat mana. Dekat video ke ataupun save file ke. Cikgu boleh pilih lah item mana yang cikgu nak save. Alright. Ni kosong lagi, baru beli. Okey. Ada lagi pertanyaan? Beres cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Jadi kita dah save dia tadi. Kan cikgu? Okey, kita beralih kepada kita punya iMovie tadi lah. Kan? Jadi cikgu, sekarang kita nak masukkan kita punya movie yang ataupun video yang telah kita export kepada movie tadi kan. So cikgu boleh pilih dekat mana tadi? Dekat media cikgu. Dekat bawah tu ada audio, ada media cikgu. So cikgu kan ni dekat bawah ni kan ada audio, ada media. Jadi kita nak masukkan bahan yang kita dah export tadi. Jadi kita kena tekan dekat media lah. Kan? Tadi saya simpan dekat mana cikgu? Dekat video contohnya kan. Okey. Jadi dekat video yang telah saya simpan ni, kan, tengok ada 2 video. So yang tadi saya dah simpan. So saya masukkan, klik saja. Laju ke cikgu? Tak laju kan? Okey, kita klikkan saja gambar ni. Okey, kalau cikgu nak play dulu, cikgu nak tengok betul tak video yang kita nak insert ni pun cikgu boleh playkan dululah. Kan? Cikgu boleh playkan dia dulu. Kan? Contohnya. Kan? Okey, jadi bila cikgu kata ni dah okey. Kan? Inilah video yang saya nak insertkan ke dalam movie saya. Maka cikgu tekanlah butang plus dekat video cikgu tu. Kan ada play, ada butang plus kan. So cikgu tekan butang plus tu. Maka dia dah masukkanlah videonya cikgu. Boleh cikgu setakat ni? Pada peringkat ini? Boleh. Boleh. Okey. Jadi bila dah kita dah masukkan video kita tadi. Kan? Ada setengah dia masukkan suara di dalam Keynote terus kan? Betul tak cikgu? Kan? Masukkan suara anda di dalam Keynote terus kan? Tetapi ada satu lagi pilihan kan? Cikgu boleh masukkan kan suara cikgu secara terus dalam movie ni. Kan? Dalam movie yang kita nak ni. Cuba cikgu tengok di sebelah kiri kita kan? Dan di bawah dan itu ada gambar mikrofon kan, audio kan, dan juga foto, kamera. Jadi yang ni simple. Yang ni cikgu nak rekod secara terus contohnya kan. Maka cikgu boleh tekankan suara cikgu dekat mikrofon ataupun butang rekod ni. Kan? Nampak tak cikgu? Jadi kalau cikgu nak rekod, maka cikgu tekan di sebelah kanan cikgu tu ada rekod warna merah. Ni warna merah. Kan? So cikgu tekan rekod. Dia akan buat 1, 2, 3 lah. Okey. Contohnya, saya adalah Robocop anda. Maka hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan, kerajaan telah mengadakan sebuah Stadium Merdeka. Bukan itu saja, Istana Negara
sebagai tempat bersemayamnya yang di-Pertua Agong turut dibina. Okey, kalau dah settle cikgu, cikgu stopkan dia punya rekod ini. Kan? Jadi Sam, alih cursor kat depan. Okey. Sebelum tu kita insert accept dulu lah. Kan video kita kan. Okey, yang ni boleh alih cikgu. Kejap tadi saya lupa nak alih. Kan? Okey, cuba kita dengar. Ini secara langsung cikgu. Kalau cikgu malas nak buat dekat keynote cikgu. Tapi cikgu kena cari latar yang bagus lah. Takut ada bunyi ayam ke nanti, bunyi motor ke, kereta kan. So, ataupun bunyi bising ke. Okey, kita test daripada rekod tadi. Contohnya, saya adalah Robocop anda. Dengar tak? Suara. Hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Kak dengar tak suara Kak? Dengar. Okey, sebab saya tak dengar. Kerajaan telah mengadakan sebuah Stadium Merdeka. Bukan itu saja, Istana Negara sebagai tempat bersemayamnya yang di-Pertua Agong turut dibina. Okey, kalau dah settle cikgu stopkan dia punya. Ini sebagai salah satu contoh. Kan? Nanti saya bagi tahu. Habis tu suara habis dulu. Kan? Video tak habis lagi, macam mana kita nak buat? Nanti kita akan actionkan dia. Ini yang pertama dulu. Kan? Secara langsung kalau kita nak rekod suara kita dalam mikrofon ni lah cikgu. Tetapi ada satu cara lagi, kan? Cikgu boleh gunakan suara yang telah cikgu rekodkan dan cikgu simpan dalam audio. Okey, saya tunjuk kat GarageBand cikgu sebenarnya. Suara cikgu akan jadi lebih sedap lah, kan? Cikgu boleh rekod kat GarageBand ni cikgu. Kan? Cikgu pergi saja dekat mana? Dekat butang plus ni. Kan? Kat sini audio recorder cikgu. Dekat sini suara memang akan jadi sedap lah. Kan? Boleh memang sangat sedap. Jadi saya tekan je lah voice contohnya kan. Kat sini, okey, contoh. Kan? Okay. Saya adalah Robocop anda. Maka hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Kan? Okey, saya playkan dia. Sorry. Tak dengar pula. Saya tak apa dengar. Okey. Jadi, daripada rekod tadi saya dah simpan sebenarnya. Kan, yang daripada awal tadi, contohnya saya nak masukkan yang ni, saya nak masukkan audio suara saya yang tadi tu. Yang ni, okay, yang ni saya nak delete dia punya sound tadi yang saya dah ni. Okey, saya nak masukkan sound saya. Kan, saya simpan tadi dekat sound effect tak silap. Sorry. My music. Saya lupa. Okey, mungkin kat iCloud Drive ke? Kan? Okey. Kan, saya ada simpan dekat semi ni. Kan, suara saya. Okey, saya masukkan. Contoh. Yang ni kita dah rekod awal cikgu. Kan, dalam GarageBand tadi. Maka bila kita dah rekod, kita boleh playkan dia lah. Saya adalah Robocop anda. Maka, hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Dengar Kak. Dengar. Sebab kerajaan saya ni memang tak dengar. Menubuhkan sebuah stadium baru yang dikenali sebagai Stadium Merdeka. Ini yang telah saya rekod awal cikgu. Negara. Sedap kan suara bila kita guna GarageBand kan? Rasa macam artis dah. Dibina. Malah jalur gemilang atau bendera Malaysia turut diwujudkan. Okey cikgu. Okey. Itu basic kepada audio cikgu-cikgu. Okey, sekarang saya delete balik dekat suara ni. Okey, lepas itu kalau cikgu nak masukkan background, suara background kan, ataupun soundtrack yang lain lah, kan? Cikgu boleh pilih balik dekat soundtrack ni, kan? Contohnya saya ambil lah tentang Grey Blue Grey, contohnya. Okey, kejap kena download dulu. Yang ni tak download, saya ambil yang ni lah. Chris James contohnya. Saya masukkan je.
Saya adalah robot kop anda. Sebab suara saya tak berapa jelas, cikgu-cikgu kena ingat, okay, saya berhentikan dulu lagu ni. Bila ada macam ni, ada sound, ada soundtrack, ada suara kita. Jadi kita mestilah nak suara kita lebih okey kan cikgu? Okey. Jadi cikgu boleh klik dekat sini. Contohnya semi ni adalah sound saya kan, suara saya tadi kan. So cikgu boleh klik dekat semi ni, cikgu pergi dekat volume. Kan? Cikgu boleh buat 100% contohnya. Suara saya. Kan? Biasanya soundtrack adalah suara yang di belakang kita. Jadi dia kena slowkan sikit kan. So kita klik saja 2 kali ataupun 1 kali, dia dah jadi kuning macam ni cikgu. Baru cikgu pergi dekat volume tadi. Kan tadi kalau yang semi tu suara saya 100%, mungkin saya kurangkan kepada 50% contohnya kan. Jadi kita boleh playkan dia. Saya adalah robot kop anda. Maka hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan. Kita boleh adjust lah cikgu. Kan? Kita klik balik dekat ni, tak dengar sangat. Kan? Jadi kita mungkin buat dalam 72. Kan? Okey, kita negara. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan, kerajaan telah menubuhkan sebuah stadium baru yang dikenali sebagai Stadium Merdeka. Bukan itu saja, Istana Negara untuk bersemayamnya yang di Pertuan Agong turut dibina. Malah, jalur gemilang atau bendera Malaysia turut diwujudkan. Itu berkaitan dengan suara ataupun audio cikgu. Kan? Sekarang saya nak ajar cikgu juga berkaitan bagaimana daripada movie ni cikgu. Kan cikgu tengok tadi kan? Bila cikgu klik saja movie video yang cikgu dah insert dalam movie cikgu tu, di bawah dia tu kita ada action, kita ada speed. Ya kan? Untuk titles dengan filter itu, ini akan diterangkan oleh Cikgu Hasmahan berkaitan dengan background sekali. Kan? Volume saya dah terangkan tadi. Kan? Jika cikgu nak masukkan suara cikgu dan juga suara latar ataupun cikgu nak masukkan suara, cikgu boleh besarkan dekat volume ni lah. Sama ada nak mana yang lebih tinggi, yang mana yang slow sikit, ataupun nada yang tinggi, nada yang rendah lah. Kan? Jadi, okey. Cikgu, contohnya cikgu nak cikgu kata yang gambar ni terlalu panjang. Cikgu nak cut dia cikgu. Kan? Cikgu boleh letakkan action lah. Contohnya kan, cikgu klik dekat action ni. Kan? Cikgu boleh cutkan gambar ni. Kalau contohnya cikgu nak sampai sini je video. Ataupun sampai suara saya ni kat sini. Kan? Okey. Ni maksudnya cikgu dah cut lah. Kan? Tapi cikgu boleh panjangkan balik kan? Okey. Yang ni cikgu nak cut. Okey. Kita play. Saya adalah robot kop anda. Maka hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan, kerajaan telah menubuhkan sebuah stadium baru yang dikenali sebagai Stadium Merdeka. Bukan itu saja, Istana Negara untuk bersemayamnya yang di Pertuan Agong turut dibina. Malah, jalur gemilang atau bendera Malaysia turut diwujudkan. Sebelum saya masuk kepada gambar ni, ada pertanyaan dulu. Saya takut saya laju. Ada? Tak ada, sebab ada yang memang tak dapat lagi nak apa nak savekan tu. Cikgu, kalau cikgu tak dapat nak save, mungkin dia beberapa slide. Cikgu cuba satu slide je. Cikgu cuba satu slide pun tak apa. Macam tu. Boleh Alright, no worry. Proceed dulu. Saya cuba. Thanks. Cuba slide 5 je contoh macam tu. Boleh kan? Dah okey penerangan? Tak laju sangat? Okey. Jadi, bila dah settle cikgu, contohnya saya nak tarik balik supaya dia panjang. Okey. Contohnya cikgu, di tengah-tengah penceritaan cikgu ni, kan?
cikgu nak letak satu slide lain. Kan? Contohnya slide lain. Tapi sebelum tu saya kena ni, saya lupa nak save atau kita apa, saya ambil yang lain. Okey, cuba tengok. Okey, cikgu pergi dekat action ni. Kan? Ataupun cikgu kata cikgu nak pecahkan session ni di tengah-tengah penceritaan tu ada satu perkara yang lain kan. Jadi cikgu boleh splitkan dia. Tekan split cikgu. Kan? Action. Ni kalau kena letak kat tengah tu. Tu duplicate. Macam ni. Dia akan splitkan dia. Ini duplicate. Ini duplicate, sorry. Letak dia punya timeline tu kat tengah. Kat tengah dia, tengah gambar dia. Sekejap. Okey, contoh ni. Kan? Okay. So, kan, sorry yang ni duplicate, saya nak saya delete dulu. Kan? Okey. Jadi contohnya saya nak pecahkan ni. Cerita ni. Kan nak masukkan cerita lain contohnya. Jadi cikgu tekan saja dekat dekat video ni. Kenapa jadi macam ni? Sekejap. Highlight dulu, highlight. Dia kena bagi biru, kuning tu. Dekat gambar tu. Saya try dah ni. Tekan kat gambar tu. Kat gambar tu tekan dia mesti warna biru, warna kuning. Tak dapat. Tekan tak keluar Amin. Tak keluar. Saya guna pen pun tak dapat. Sekejap. Kadang-kadang dia datang time dia. Juga double click. Sebab saya macam try double click boleh keluar line kuning. Ni. Okey. Sebab saya guna pen kan. Biasa guna tangan. Okey. Jadi kita nak bahagikan dua gambar ni kan. Kan? Maksudnya kita nak masukkan lain. Jadi cikgu tekan dekat action ni, dia ada split, dia ada duplicate. Kan? Jadi cikgu nak pecahkan dua. Kan? Nak masuk item gambar lain. So cikgu splitkan dia. Macam tu. Di tengah-tengah bila dia dah split tu, cikgu boleh masukkanlah contoh cerita-cerita lain kan yang cikgu nak. Okey, contohnya saya nak masukkan benda lain lah. Contohnya saya nak masukkan selfie. Yang banyak lah. Ya. Okey, kan. Okey, contohnya saya nak masukkan video ni. Baik budi ni contohnya kan. So, dia dah boleh masukkan video yang lain lah. Contohnya kan. Okey, saya ulang balik. Saya adalah turut dibina. Malah jalur gemilang atau bendera Malaysia turut diwujudkan. Dia nampak cikgu? Jadi kalau cikgu nak masukkan item lain kan ke dalam video cikgu kena tekan macam mana? Saya ulang balik. Okey, saya macam mana cikgu? Cikgu kena splitkan dia lah. Kan? Saya buat sekali lagi. Kan? Saya pecahkan dekat sini. Okey, cikgu pergi dekat action, ada split, kan? Ada duplicate. Maka cikgu splitkan dia akan pecah dua lah. Lepas tu cikgu boleh masukkan lah gambar kan. Gambar yang cikgu nak masukkan. Okey, macam tu cikgu. Boleh faham cikgu? Okey, bukan setakat kita boleh masukkan tim-tim lain kan. Contohnya cikgu, bila cikgu dah pecahkan ni kan, dia bila suara ni panjang kan, tadi tengok ni macam ni contoh saya bagi. Okey. Saya adalah Robocop anda. Maka hari ini kerajaan telah menubuhkan sebuah stadium baru yang dikenali sebagai Stadium Merdeka. Bukan itu saja, Istana Negara untuk bersemayamnya yang dipertuan supaya scenes yang ni masih lagi berterusan cikgu. Kan? Jadi sini cikgu boleh tekan juga kat action, tadi kat split kan untuk pecahkan dua gambar. Sekarang kita duplicatekan dia supaya kan siri ataupun cerita kita ni yang pendek tadi boleh dipanjangkan. Okey, duplicate. Okey, saya nak duplicatekan lagi. Satu lagi. Contohnya macam tu. Jadi kita boleh actionkan dia. Contoh. Saya adalah Robocop anda. Maka
Hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan, kerajaan telah menubuhkan sebuah stadium baru yang dikenali sebagai Stadium Ini Merdeka. contoh je cikgu. Jadi cikgu boleh tekan dekat action. Kalau cikgu nak pisahkan di tengah-tengah tu ada cerita lain, cikgu boleh splitkan dia. Kalau cikgu rasa video cikgu tu terlalu pendek, kan sehingga suara cikgu masih lagi panjang nak bercerita, kan, cikgu boleh duplikatekan video tadi. Bukan itu saja cikgu, daripada video movie tadi yang kita telah buat tu, cikgu boleh adjust dia punya speed, kan. Contoh ni speed daripada kura-kura kepada arnab, kan, dia buat macam tu. Jadi tadi dia macam tengah-tengah. Okey, kita lihat kalau saya buat view ni laju, kan. Okey, kita mainkan. Saya adalah Robocop Anda. Maka Lajukan sikit dulu. hari ini ingin saya terangkan tentang Kan? So kalau saya nak perlahankan dia, kan, saya nak perlahankan dia. Okey, contohnya. saya adalah Robocop Anda. Dia keluar Maka saja. hari ini ingin saya terangkan tentang sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Untuk menyambut Hari Kemerdekaan, kerajaan telah menubuhkan yang berkaitan dengan action, speed dan juga volume tadi. Ini saja untuk sesi saya. Saya serahkan sesi saya ini kepada Cikgu Hasmahan untuk menerangkan tentang titles dan juga filters serta background lah, perubahan background dalam movie. Boleh. Sebelum tu ada apa-apa pertanyaan cikgu-cikgu? Ada pertanyaan tak cikgu-cikgu? Sekejap. Tiada. Clear. Tiada. Agak tak ada. Clear okey, alhamdulillah. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Hasmahan. Sekejap ya Cikgu Hasmahan. Saya stopkan saya punya ni. Okey. Saya jadikan Kak host. Okey, saya dah host. Jadikan Kak host. Okay, thank you. Boleh nampak skrin kan? Nampak. Okey, Assalamualaikum cikgu, salam sejahtera, alhamdulillah. Okey, saya akan menyambung daripada apa yang cikgu Suhaimi terang tadi. Cuma kita start daripada sinilah. Okey. Apa yang saya nak terang tadi, bila macam cikgu Suhaimi kata tadi, bila kita split screen dia kadang, kita dekat keynote kita dah letak dia punya timing time dia tau. Tapi tiba-tiba je bila kita masuk dalam movie, tiba-tiba je kita lihat oh masa kita tak cukup, rupanya ada lagi yang kita nak buat kan. So waktu tu lah kita boleh duplicate dan sebagainya. Dan bagi saya sebenarnya bila kita masuk iMovie ni, kita ni adalah pengarah. Ini adalah karya kreatif kita. Kalau saya berfikir segini, pengarah ikut suka kita lah, kita nak buat macam mana kan dengan movie kita. Okey. Yang pertama saya akan terangkan sedikitlah mengenai title dan juga filter. Okey. Ini contoh suara latar ni. Suara latar ni sebenarnya saya ambil daripada GarageBand lah. Contoh yang saya kata kalau cikgu masih ingat lah masa kita sesi dengan GarageBand, saya kata kita simpan dalam file sebab dia automatik nanti dia akan ada di dalam file kita ni. Kan? So bila file kita apa je macam sini saya kata DST sound contohnya. So segala bahan yang kita buat memang dah ada di dalam ni. So kita boleh pilih lagi cepatlah kita ni on my iPad dan kita create file. So kita dah ada kita punya file kita sendiri situ. Okey. Saya terus saja sambung kepada Cikgu Suhaimi tadi. Saya akan teruskan mengenai sound tadi. Cikgu Suhaimi ada sebut tentang fade tak tadi? Tentang bunyi tadi. So ni yang dekat sound tadi volume ada sebut tentang fade tak tadi? Saya terlepas pandang pula. Tak lagi. Ada sebut tak tadi? Tak fade tak. Dalam ni saya terus kat situ dululah. Okey, ini kalau kita tengok kan dekat volume. So sekarang ni saya ni dekat volume ni sinilah. Dekat volume ni sebenarnya di bahagian sebelah kanan kita ada fade.
Fate ni sebenarnya kalau kita nak start movie kan, tak ada movie tu tiba-tiba lagu kita kan kita ambil daripada import daripada daripada GarageBand, dia terus suara dia jadi kuat kan. Contoh kalau saya ambil daripada sini, kebetulan pula saya punya ni boleh dengar tak? Saya tak pasti sama dia dengar ke tidak ni kan. Kalau fade bermaksud kita boleh fadekan dia. Fadekan dia ni maksudnya bila kita fade ni, so kita tekan je dekat fade tu. So cikgu boleh bawa cikgu punya ni ke depan. Ke depan maksudnya kalau kita tengok macam dia naik bukit. Dia naik bukit maksudnya suara latar ni dia akan pergi daripada suara slow ke kuat lah. Dan sebelah sini mungkin kalau penghabis di hujung movie kita kan, so kita boleh slowkan dia. Jadi tak adalah kita kata mati terkejut. Kadang-kadang kita dengar suara kan, tiba-tiba je suara kita kuat-kuat, tiba-tiba terus habis macam tu je. Jadi bila kita letak fade ni, so suara kita makin lama nanti dia punya movie makin slow. Jadi dari segi harwa telinga kita tu lagi sedap sikit lah dengar. Itu untuk volume. Okey, kemudian saya nak sentuh mengenai filter dulu. Title nanti saya akan sentuh nanti selepas saya buat cutaway. So hari ni fokus kita yang akan saya fokuskan adalah bagaimana kita nak buat cutaway, bagaimana kita nak split screen. Bukan kita yang tadi split, tadi tu kita pecahkan screen tak. Ini kita buat split screen antara dua screen lah. Dan kita akan buat picture in picture. Kan? Okey, yang pertama saya akan sentuh dulu mengenai filter ni dulu. So sebenarnya kalau kita nak dapatkan impact lah kepada movie kita, contoh mungkin saya ambil dekat satu part dekat sini, bahagian awal ke apa. So saya nak jadikan bahagian awal ni kan, sampai robot ni cakap, sebelum robot cakap sampai ke sini, mungkin saya nak jadikan dia sebagai saya nak tukar dia punya filter dia. Jadi apa yang pertama yang saya perlu buat dulu, saya ambil action dulu dan saya kena split dulu. Sebab saya tak nak satu movie saya tu color yang nanti dia akan efek pada video yang seterusnya. Jadi saya hanya nak yang part ni saja. Jadi apa yang saya buat, katalah di sini saya nak tukar filter dia. Sama ada kita nak buat hitam putih ke, yang ni kita boleh pilih lah. Kita nak buat sama ada blast, blockbuster, terpulang. So cikgu boleh try and error lah kat sini. Contoh kalau katalah saya ambil daripada sini, so filter ni, jadi bila saya dah ambil sini, so ini sahaja dia ada kita kata filter. Tapi kalau kita tengok movie saya yang berikutnya, dia kembali kepada asal. Itu kalau kita nak buat part-part tertentu. Kadang-kadang kalau macam saat pelajaran, kadang-kadang kita diingat masa lalu. Bila diingat masa lalu tu mungkin dia nak buat suasana ataupun latar belakang dia macam blur sikit ke ataupun hitam putih ke kejap kan. So waktu ni kita boleh pakai dengan kita boleh split screen tu tadi. Split screen pula. Kita boleh action, kita split kita punya movie kita ni. Okay, itu tentang background dari segi filter. Dan title nanti saya akan sentuh dengan sekali harung lah dengan bagaimana kita nak buat cutaway. Okay, untuk nak buat cutaway ni kalau cikgu tengok dalam keynote yang saya sediakan di dalam slide, cikgu boleh nampak ini contoh cutaway ya. Kita nampak sebenarnya kita letakkan, kalau cikgu perasan ni, okay, saya besarkan sikit untuk cikgu tengok untuk nota sikit lah. Ini adalah movie kita kan, yang kita buat, kita dah cut apa benda kat mana-mana kan. Okay, yang kita kata cutaway ni sebenarnya kita masukkan, contohnya saya masukkan orang ni untuk bercakap. Jadi bila movie ni run nanti, dia akan run ni sini sampai sini, dia akan tengok sini. Bila sampai saja kat gambar ni nanti, gambar ni yang akan keluar di depan. Maksudnya gambar ni nanti di atas ni dia akan bertindih dengan movie kita tu. Jadi cutaway ni kalau kata kita nak buat ketiba je, kita macam kita nak fokus kepada seseorang individu ke, kita nak fokus kepada sesuatu objek ni kan. So katalah ini ada peralatan ke apa sini, tiba kita nak fokus hammer contohnya. So kita bolehlah letak gambar hammer apa benda kat sini. So bila kita sampai kat sini nanti gambar hammer yang akan muncul. So dia tak ada dah gambar kat bawah, tak nampak dah sebab dia dah bertindih dengan gambar ni. Cutaway ni maksudnya gambar di atas ni akan menindih gambar di bawah. So kita akan nampak gambar ni je.
Okey, itu untuk cutaway. Jadi saya akan terangkan mengenai cutaway. Okey, kalau cutaway di dalam yang saya bagi ni, contoh yang saya bagi ni, dia ada scene ni, kalau kita tengok ini adalah scene dia. So kalau cikgu boleh dapatkan, kalau tak dapat pun sebenarnya cikgu boleh cuba dengan scene yang cikgu ada lah, tak apa, kita just try je. Kalau tak ada pun, apa je yang video yang pernah cikgu ada pun, cikgu boleh gunakan video tersebut sebagai latar video cikgu. Cikgu jadikan sebagai latar video cikgu, cikgu ambil lah video mana-mana pun, cikgu letakkan ni sebagai latar. Okay, sebab saya nak pergi kepada cutaway. Okay, cutaway, saya balik pada ni. Okay, kalau kata sebab saya takut ada cikgu tak dapat nak export ni. Kalau cikgu dapat export ni, macam kita tadi, kita ulang balik supaya kita ingat. Yang daripada kita tengok slide 19 sampai 22. Jadi kita export dia, kita pergi kepada movie. Macam cikgu cakap tadi, kan, kalau saya ni sebab saya nak ringankan punya solution, kalau kita nak buat, saya buat 720 lebih kurang macam tu kan. Sebab ni, tapi kalau saya nak post apa, kita tukarlah kepada 1080 ke untuk high quality ke apa. Okay, kalau di sini, katalah tadi 19 hingga 22. Saya tak ambil dengan 23 sebab dia mesti kena asing. Jadi dari nombor berapa tadi? 19. Kalau cikgu boleh ni, cikgu boleh buat saya. Kalau cikgu dapat masuk nanti, okey lah, tak ada masalah lah kat situ. Hingga 22, okey. Dapat tu kita pergi pada movie option, tu 19 hingga 22 dan kita export. Tadi ada yang tanya kan nak export, nak simpan kat mana, bagaikan. Kalau saya sendiri personal, saya lebih suka save video je sebab bila kita save video, automatic masuk dalam gallery kita. So bila kita open je iMovie kita nanti, contoh bila saya open je iMovie kita, bila dekat video, kalau kita tengok pada recent ni, so dia dah ada kat paling atas ni. Itulah kita kata, okay, kalau kata dah movie ni saya dapat, so di sini saya masukkan. Contoh jadi ini saya masukkan yang saya export tadi. Okay, so sekarang kita nak split gambar orang di atas video ni. Jadi apa yang kita nak buat, kita pergi kepada Keynote, bahan kita daripada Keynote tu. Lepas tu kita pergi dekat 23. So katalah 23 ni saya dah animate GIF dia. Ini kita dah dia animate GIF. Contoh dia ada orang cakap ni. Tapi macam Cikgu Suhaimi cakap, kalau daripada animate GIF dia bukan lagi video. So kalau cikgu kata orang tu dah gerak dah video, kalau cikgu anggap itu video, dia bukan video kalau animate GIF tu. Jadi cikgu kena export dia menjadi video juga. Jadi kalau yang ni kita hanya export dia hanya untuk muka surat slide 23. Okey, di sini okey saya export. Okey, range slide dia kita pergi hanya muka surat 23/23. So page tu sahaja. 23/23 dan lepas tu kita movie and then kita export. Macam saya kata tadi, export, kita terus je save video. Dan okey, so saya dah ada gambar untuk lelaki cakap ni lah. Jadi saya pergi kepada iMovie sekarang. Kan saya pergi kepada iMovie. Okey, sekarang saya nak ajar cikgu untuk cutaway sekarang. Macam mana cutaway? Okey, kalau cikgu letak kat sini, so dia akan berada di atas gambar di kat mana kita kata kita mana cursor cikgu berada ni. Kan okey. So sekarang cikgu saya tak naklah dia duduk kat betul-betul depan ni sebab saya nak bagi efek. Okey, ada dua orang cakap. Lepas tu baru tiba-tiba dia muncul. Maksudnya orang tu akan muncul di tengah. Jadi kita pergi ambil kan saya kata tadi kan bila kita buka kat recently added ni sebenarnya apa yang kita baru save automatic dia ada kat sini. So senang kita nak cari. Sebab tu saya kata saya lebih suka kalau kita simpan sebab kita nak buat waktu sekarang. Jadi kita simpan je dekat kita punya gallery. So automatic dia akan ada dekat recently added. Kita just cari dekat recently added kat sini cikgu, recently added tu. Yang kalau all pun dia keluar semua juga. Yang ni yang terkini maksudnya kan. Masuk yang terkini. Jadi saya nak ambil yang ni. Okey. Yang ni lain cikgu. Bila kita nak cutaway dia, kita tak boleh nak plus. Okey, contoh kalau saya plus dia akan masuk dekat timeline. Saya tak nak masuk dekat timeline ni. Saya nak dia berada dekat atas ni.
Jadi cikgu tak boleh nak tambah. So yang ni saya delete balik. So kita pergi letak balik kat tengah kat sini. Lepas tu kita ambil ni, kita klik situ. Bila kita klik dekat gambar, kalau cikgu perasan di sebelah kanan di sini ni ada 3 dot tu. Cikgu klik kat 3 dot. Cikgu nampak add as, cutaway, picture in picture dan split screen. Green ataupun blue screen lah. Itu ada 4 ni. Okay, kita nak cutaway sekarang kan. So kita ambil cutaway. So kalau cikgu nampak sekarang orang ni dah berada di dalam ni. So kalau saya jalankan sedikit movie ni, so bila sampai ni dia hanya nampak tentang orang ni je. Dan bila dia dah habis dah dia punya duration ni nanti, so dia akan nampak balik kepada slide yang asal. Ini yang kita panggil apa? Cutaway. Cutaway ni kalau macam saya cakap tadi kalau macam cikgu mungkin cikgu sign nak tunjuk peralatan sign ke apa benda kan. So sebenarnya boleh lukis peralatan tersebut, so cikgu juga boleh letak kat sini. Cikgu nak tunjukkan tiba-tiba je mungkin ada design dekat dalam timeline kita ni, mungkin ada gambar kan, mungkin ada gambar pelajar ke apa. Cikgu nak tunjuk pula yang cikgu nak fokus tentang apa, tajuk tentang apa. So cikgu boleh letak di tengah-tengah antara movie di dalam timeline ni lah. Jadi dia akan berada kat atas. Kalau cikgu jadi macam saya ni, bermaksud cikgu dah berjaya buat cutaway. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu tentang cutaway ni? Okey, kalau tak ada, okey, kalau cikgu nak edit dekat cutaway ni, dia kalau kita nak edit apa dekat ni kita ni, dan kita mesti kena klik dulu. Kita nak tahu kita punya bahan kita tu dia macam kita kata boleh kita duduk dekat bahagian mana. Bila terklik contoh sini kan dia akan keluar warna kuning. Bermaksud dia tengah masuk aktif lah kita kata. Maksud kita boleh edit kat sini. Kalau kita nak edit kat atas ni tapi kita tak tekan, dia memang tak, kita tekan dekat slide sini pun contoh saya tertekan kat sini tapi sebenarnya saya nak edit kat sini tak akan dapat. Sebab apa? Sebab kita tak tekan kat dia. So di sini kita tekan dekat dia. Okey, lepas tu kalau katalah nak sedikit edit pitch to zoom. Maksudnya daripada gambar tu contoh, cikgu nak zoom dia jadi besar, cikgu boleh zoom dia. So dia jadi macam tu. So gambar cikgu nanti dia akan jadilah nampak nanti dia akan lagi besar macam tu. So untuk cakap lagi besar lah. Okay, itu kita panggil fungsi cutaway lah. Kalau kita nak apa, kita nak zoomkan kepada sesuatu item ke apalah. Macam hari tu saya tengok masa kita buat sesi sesi review session tu kan, saya nampak ada yang buat macam geografi. Saya tengok kalau dia nak zoomkan tentang pencemaran sekalipun, dia boleh zoomkan tentang pencemaran, gambar pencemaran tersebut besar keluar macam tu. Dekat bulan balik yang zoom tu cikgu Kak. Bulan balik yang zoom tu. Bulan balik yang mana? Yang nak zoom tu. Okey, nak zoom ni cikgu kalau cikgu nampak dekat slide saya, dia mesti ada, bila saya klik tu, dia mesti warna kuning dulu dekat dia punya border dia. Dia mesti ada tu. Lepas tu kalau cikgu nampak di bahagian mana cursor warna gelap kan tak nampak. Okey, di bahagian kanan tu nampak ada plus. Kita tekan kat plus kecil tu, dia kata pitch to zoom. So cikgu guna 2 jari cikgu. Jangan guna 1 jari. 1 jari susah nak zoom dia. So guna 2 jari. So kita mainlah 2 jari, ibu jari dengan jari tunjuk kan. So kita zoom dia. Ini cara kita zoom dia. So ikutlah kepada kesesuaian cikgu. Cikgu nak zoom dia macam mana. Okey, dapat cikgu? Ini kita panggil cutaway. Okey, dapat? Boleh. Okey, so sekarang itu tentang cutaway. So sekarang saya akan tunjuk pula kalau kita nak split screen. Maksudnya dalam skrin kita ni, kita akan nampak macam ada 2 gambar. Contoh kalau saya buka kepada yang ni picture to picture. Okey, yang ni split screen.
Contoh, ini yang gambar orang ni, ini adalah gambar asal daripada video kita tadi. Tapi, okey, saya split screen kan sama jugalah macam tadi. Kalau kita nak menunjukkan sesuatu identiti ke apa, ataupun kita nak menunjukkan macam dua benda yang berbeza dalam satu screen. So, kita boleh buat untuk split screen macam ni. Kan, ini kita panggil dia sebagai split screen. Okey, split screen. Contoh yang ni kalau cikgu nak cubalah. Cikgu boleh cuba yang ni. Kalau cikgu nak praktis ke apa benda nanti kan. Setiap satu cikgu jangan yang ni kita save, maksudnya kita hanya save page 20, dia punya apa ni, slide 28 saja. So jadikan dia video dulu. Kan, ataupun kita kata yang ni kita nak jadikan video. Contoh, saya nak jadikan ini sebagai video sama yang kita buat tadi. Kita export movie. Cikgu kan kalau cikgu nak ingat benda ni, cikgu kena sentiasa kita praktis tau. Kita praktis selama-lama sama juga dengan GarageBand. Kita dah biasa export. Kita pejam mata pun kadang-kadang kita dah tahu dah nak export dia macam mana kan. Okay, movie, lepas tu kita export. Okay, katalah sekarang apa tu, ini daripada Animate GIF yang bergerak kan. So sama, itu save video. So bila saya pergi kepada iMovie, contoh katalah, okey, gambar ni lah kan daripada sini. So saya nak letak gambar, nampak tak dia terus keluar yang terkini, recently added. So sama, yang ni kita nak buat ni kita nak buat, kita kata apa, split screen kan. Jadi kita pergi dekat sini, kita pergi dekat split screen. So cikgu akan nampak sebab split screen saja ni sebab dia ni lama. Jadi ni lah kalau kita tak nak lama kita boleh lah cut dia ke apa. Okey, di sini cikgu akan nampak ada dua gambar. Okey, kita boleh adjust cikgu. Kalau kita kata kedudukan nampak macam tak balance ke apa kan, cikgu sama juga, cikgu klik dekat yang kita masukkan yang kita nak buat apa tu, split screen yang kedua tu kan. Macam bendera ni. Okey, kita klik dekat bendera ni. So kita, kalau cikgu perasan dekat atas ni, cikgu akan nampak ada plus, ada macam dia tunjuk ni untuk zoom dan satu lagi untuk dia punya border dia. Contoh saya bagi okey, yang ni untuk kita nak zoom dia. Contoh kalau kita nak zoom dia, okey, kita akan dapat zoom dia. Okey, contoh macam tu. Saya dah adjust kedudukan dia. Ini pula sebenarnya kalau kita nak tukar. Contoh yang ni letak bawah, yang ni kita tak boleh adjust sebab tu kalau kita nak buat kita cuba adjust dululah gambar yang asal ni, yang movie kita tu. Kan, sebab dia tak boleh kata satu kecil satu besar, dia akan bahagi pada dua je. So kita ni lagi, dia akan pergi tepi macam ni. So dia akan split dia atas, bawah, kiri, kanan. Ini untuk katalah yang ni lah, saya gunakan dia untuk atas bawah. So dia akan jadi atas bawah, so kita akan nampak separuh daripada movie kita dan separuh lagi yang video yang kita masukkan kedua, yang kita panggil split screen ni lah, kita pecahkan screen kita ni kepada dua. Dan kalau kata ini yang ketiga ni adalah border. Contoh kalau saya tap kat dia, kalau cikgu nampak dah tak ada border dah. Kalau saya letak, bermaksud nampak putih kan, dia ada border putih kat situ. Itu maksudnya lah. Jadi ini untuk kita nak besarkan dia, kita nak sambil lah kita boleh adjustkan dia. Yang ni kita boleh adjustkan dia macam ni. Tapi kalau macam ni nanti inilah. So kita pandai lah kita adjust dia macam tu. Selagi kita boleh ni lah. Yang ni pula untuk kita tukar kedudukan dia macam mana. Dan yang ni pula kita tak nak dia punya border dia. Kalau cikgu rasa tak ada border tak cantik, ada border cantik, cikgu tambahlah border. Ini kita namakan sebagai split screen. Okay, cikgu, ada nak tanya tak tentang split screen? Ada nak tanya tentang split? Kalau tak ada, kita pergi yang ketiga. Kok saya laju tolong maklumkan ya. Okey, yang ketiga kita akan pergi tentang, okey, saya tunjuk dulu yang ketiga, tentang picture in picture. Yang ni contoh picture in picture. Picture in picture ni kita ambil satu gambar, kita letakkan di dalam dalam video kita tu. So kita picture in picture maksudnya dia masuk dalam video tu macam ni. Dan kita boleh besar kecil dia sebagainya lah. Okey. Contoh kalau picture in picture ni saya ada bagi gambar juga kat cikgu kan. Okey,
contohlah kalau saya nak ambil gambar ni, kan. So saya akan sama, kita nak buat apa-apa kalau kita daripada Keynote, cikgu mesti kena export dia dulu kepada movie. Selagi cikgu tak export dia kepada movie, susah sikit lah kita nak jadikan dia sebagai video. Okay, katalah ini page 26. So just go to page 26, okay, dan movie option, kemudian kita export. So dia export, oh yang ni sebab dia ada gambar, beberapa gambar kat situ, ada 6 gambar, so dia ambil masa sikit lah. So di sini kita save video. So kita kembali kepada iMovie kita. Katalah sekarang saya nak saya nak letakkan, okay, sekarang cikgu boleh nampak recently added dah ada pun ke-6 lambang yang ada kat sini. Katalah saya nak letak dekat page ni sekarang, kan, okay, saya letak kat sini. So sama, kita hanya ambil sini, kan, kita lepas tu kita ambil picture in picture. So kalau cikgu nampak dia dah tutup muka orang ni. So kita boleh ubah cikgu. Sama juga macam tadi, cikgu klik dekat gambar kedua yang kita masukkan tu di bahagian atas tu, di warna kuning nanti dia buat keliling gambar tu, dan cikgu akan nampak dia ada butang ni. Okey, yang ni saya nak terang sedikit dah, sebab kalau cikgu salah ni nanti cikgu akan susah nak besarkan dia. Okey. Kalau cikgu tekan ni, ini adalah untuk zoom. Maksud kita zoom sama macam tadi. Yang ni adalah untuk kita nak resize dia kecil besar. Ini pula adalah kita nak letak border ataupun tak ada border. Okey. Yang pertama saya letak border supaya saya nampak pergerakan gambar tu cikgu nampak dengan jelas nanti. Okey, katalah sekarang saya nak zoom dia. Cikgu perasan tak? Saya zoom, kalau saya hanya ni sini je, kan, saya nak besarkan satu frame ni, tiba-tiba je bila saya nak zoom dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kejap, saya besarkan dulu dia punya ni supaya cikgu akan nampak dengan lebih jelas. Size dia dulu kat sini, okay, supaya cikgu nampak dengan lebih jelas nanti kenapa yang kita kata boleh tak boleh tu. Okay, kalau cikgu nampak border dia sekarang ni border dia putih kuning, betul tak cikgu? Kan, putih kuning. Okey, kalau putih kuning ni, kalau cikgu nak zoom dia, cikgu hanya boleh zoom gambar kat dalam sahaja. So cikgu tak boleh zoom frame. So kalau dia keluar dia punya warna dia kuning kat dalam tu, kuning putih ni kan, di border dia ni, bermaksud cikgu boleh zoom tapi cikgu boleh zoom gambar kat dalam. Kan, contoh, tiba-tiba cikgu nak zoom tentang Istana Negara. Macam tu je. Tapi kalau cikgu nak macam nak jadi besar macam ni, cikgu nak adjust keduduk ni besar kecil ni, selepas cikgu ni tu cikgu tekan yang resize tu lah. Okey, bila cikgu nampak semua warna kuning, border dia kan, border di bahagian ni kalau nampak semua warna kuning, okey, bila warna kuning ni maksudnya cikgu boleh adjust kecil besar. So yang ni cikgu kena faham. Kalau dia hanya warna putih kuning bermaksud dia zoom dari dalam. Kan? Tapi kalau dia kalau kita ni kita tambah dia kan. Okey, kita tambah ni, so kita boleh zoom dia ni bawah ni macam ni. Sebab kadang-kadang kalau kita buat ni lah kata kan, kita pergi kat sini dulu. Contoh. Okey, saya buat kat sini dulu kan. Sini kita tahu kalau kuning kita tahulah dia boleh ni. Tapi kalau kita takat sini saja, boleh lagi dia akan jadi macam ni. Kan? Sebab dia mesti kena apa? Dia mesti dia mesti kena, kalau kita zoom maksudnya dia dalam. Kalau kita ada resize dia, make sure di border dia tu warna kuning, semua kuning. Dia bukan kuning putih, dia semua kuning. Baru cikgu boleh besarkan dia, nak letak kat mana ke, contoh cikgu nak tampal kat sini sebagainya. Itu kita kata kalau ini kita panggil picture in picture. Biasanya macam saya kalau picture in picture ni macam dalam video tadi saya gunakan di akhir kan, di akhir tunjukkan balik kesimpulan dia, inilah dia kita kata lambang, kita kata apa tu, identiti negara kita ada ni masa Jawatankuasa Persediaan Fizikal ni dibuat.
Okey cikgu, ada nak tanya tak takat tu? An, selain daripada gambar, video boleh masuk tak? Boleh? Boleh. Boleh. Satu lagi Kita kalau masukkan video. dalam satu slide Macam contoh yang video yang kedua fizik tadi kan. Kita tengok ada video dimasukkan video apa benda, ada green screen atau pasal tak nak sentuh green screen lah sebab esok Cikgu Azizah akan sentuh tentang green screen kan. Macam yang lusa akan sentuh tentang green screen kan. So nanti Cikgu Azizah akan sentuh. Kita nak masukkan video kat dalam ni pun boleh. Kita ambil lah video. Kalau nak letak 4 video dalam satu page boleh tak? Kalau kita nak letak 4 video. 4 video, okey. Contohnya kat sini kejap kita kecilkan dia, kejap. Kita kecilkan dia kejap, kita resize dia kejap. Okey. Contoh, kita tengok sesama katalah kita tengok ni, okey, kita masuk picture in picture. So kalau kita nampak apa yang berlaku kat sini, dia kat sini, kan? So dia tak boleh nak bertindan lagi dekat atas dia. Kan? Sebab dia atas ni hanya ada satu saja, dia tak boleh nak bertindan lagi ke atas. Setakat sekarang saya tak pernah lagi lah masuk 2 atau 3 gambar sekaligus kan. Tapi kalau biasanya saya hanya masuk baru satu. Tak tahulah kalau ada boleh masuk lebih daripada satu, Kak Ji? Cadangan lah kan bila Kak Ji duk ikut tu. Kita kena buat siap-siap dalam Keynote. Keynote. Ya, betul. Dalam sebab satu slide tu keynote boleh letak 4 ataupun 2, 3. Betul. Contohnya kita buat step-step lah, step-step buat kek ke. Okey. Contoh, sebenarnya nak buka iMovie ni. Okey, contohnya kalau kita kejap iMovie 7. Okey, ni iMovie 7. Okey. Okey, cikgu, ini contohnya yang gambar yang kita buat, yang movie yang kita buat tu lah. Okey, kat sini kita tengok kan ada yang diletakkan macam ada, kalau suara kita boleh letak dia banyak. Contohnya macam kat sini kita tengok ada muzik latar, dalam masa yang sama ada DJ cakap, tapi kalau perasan tak muzik latar dia kita slowkan dia. Sebab apa? Sebab kita nak suara DJ tu lagi kuat berbanding muzik latar. Kan kalau kita tengok yang sebelum ni muzik latar dia kuat je kan, tapi bila ni kita slowkan dia. Kalau macam untuk audio ni dia boleh berlapis-lapis macam ni. Tapi kalau macam kita punya movie kita buat dulu movie kita apa yang kita nak masuk di dalam movie kita. Lepas tu kalau katalah kita nak tambah dengan contoh yang ni ditambah dengan dengan picture in picture contohnya kat sini. So kita tambahlah kat situ. Contoh yang ni pun saya just guna latar hijau je, nanti Kak Ji akan ni lah, akan sentuh lebih lanjut lah mengenai green screen kan. So saya jadikan dia sebagai green screen kat situ kan. Tapi sebab kita fokus hari ni kepada 3 ni, yang penting cikgu fahamlah bagaimana nak gunakan bahan-bahan ni kita nak masukkan nak jadi video kita. Dan macam saya kata kita ni sebenarnya pengarah kreatif. Jadi semasa sebenarnya kalau cikgu nampak saya banyak cut-cutnya. Sebab apa saya cut? Sebab satu mungkin video saya tu tiba panjang tapi saya dah habis cakap. Jadi kadang-kadang bila kita buat dalam keynote tu kan, kadang-kadang kita buat duration kita, mungkin duration kita terlampau panjang. Padahal kita dah habis cakap. Waktu tu lah kita akan split screen ataupun kita trim ke, kita nak cut ke video yang berlebihan tu. Dan bila saya sudah buat video ni, tiba saya takkan nak terus orang terus masuk kot. Kan dalam rumah kot saya kata nak tunjuk sikit lah suasana dekat luar rumah. Bila saya kata nak tunjuklah suasana rumah, jadi saya patah balikkan keynote, saya buat pula satu scene yang menunjukkan suasana di luar rumah. Bila kita dah siap scene tu, kita hanya top up je masuk dekat sini. Bila kita buat kita punya bahan kita cikgu, tak semestinya bahan kita kat keynote tu kita dah ready semua dah siap complete tau. Tak semestinya cikgu. Sebab kita boleh bila kita masuk dalam iMovie, kita akan edit lagi di dalam iMovie, kita akan tengok ke sesuatu waktu tu kadang kita akan dapat idea lagi. So kita patah balik dekat ni kita binalah satu scene yang baru ke apa di dalam keynote.
Lepas tu kita akan kita akan videokan dia, jadikan dia sebagai movie dan kita akan masukkan lagi di dalam ni. Saya sebenarnya daripada sini pun sebenarnya ada beberapa scene yang saya buat di luar lah. Contoh scene belakang tu saya create pula untuk final touch up dengan yang depan lah. Saya ni pula untuk final touch up dia. Okey, cikgu. Okey, ada satu lagi benda yang saya tak sebut tadi sebab saya kata tadi saya nak siapkan dahulu tentang ketiga-tiga ni kan. Satu benda kalau cikgu perasan tadi ada tulisan kan. Okey, dalam iMovie yang terbaru ni sebenarnya dia dah buat penambahbaikan dekat title. Contoh cikgu kan, katalah di sini saya nak letakkan title. So cikgu boleh tengok ni title tu T tu kan. Ini kat sini, title kat sini. Ni title ni. Okey. Bila cikgu ni kat title ni, dia akan bagi pilihan kepada cikgu. Cikgu nak pilih design macam mana. Contoh yang saya pilih, katalah saya pilih pop-up tu. Dan dia akan keluar nanti title text here kan. Okey. Lepas tu kita klik dekat situ, kita nampak edit. So cikgu edit lah. Kan, di sini mungkin kita edit kata ini tentang ni tentang apa? Tentanglah merdeka lah, habis cerita saya ambil yang simple je. Okey, tentang merdeka. So dah ada tentang merdeka ni. Kan. So bila kita klik dekat luar dia kan, dekat atas inilah kita masih lagi ni. Cikgu nampak dia ada dekat atas tu kita sebenarnya kita boleh pindahkan. Dulu cikgu iMovie dia tak boleh pindah. Kalau kat situ kat tengah-tengah je kita ganggu. Kalau ke bawah pada kita nak dulu kat atas ke kat bawah ke apa kan. Dulu tak boleh. Sekarang dah boleh. Jadi cikgu boleh letak je jari cikgu dekat ni, dekat huruf ni. So cikgu akan ni je, cikgu letak kat mana. Contohnya saya letak kat sini kan. Okey, saya nak besarkan dia pun boleh. So saya boleh besarkan dia nanti. Kak, ada cikgu tanya, tulisan tu boleh tukar warna ataupun tak? Boleh. Kejap. Ni contoh saya tunjuk yang ni dulu. Contohnya kita boleh zoom dia, besar kecil. Contohlah saya zoom dia sampai macam tu. Okey. Kalau cikgu perasan di bahagian bawah ni yang saya tunjuk ni, ada boleh jadikan tulisan kecil besar. Okey, kat sini cikgu tekan dulu dekat tulisan ni, A besar A kecil. So dia keluar font. So cikgu katalah cikgu nak guna cat duster. So dia jadilah cat duster kat situ. Dan tulisan tu yang akan dipakai. Kalau kata nak pakai ni, pakailah, ikutlah suka mana satu tulisan kita nak kan. Contoh saya ambil tulisan ni. So cikgu boleh edit tu. Kemudian di bahagian tepi dia ada untuk colour. Contoh ni grid. Ni grid ni cikgu nak satu colour je. Dah sudah. Kalau cikgu nak ni, so yang ni apa tu kita panggil spektrum ni, cikgu boleh tukar je kat sini. Nanti dia pun akan bertukar lah ikut dia punya ni nanti. Contoh tu. Kan? Okey. Contohlah kan. Okey. Slider pun sama juga. Cikgu boleh main lah dengan color kat situ. Ikut suka cikgu. Cikgu nak tukar macam mana, warna apa. Okey. Dan satu lagi di bahagian tepi dia tu 3 titik tu. Kan? Dia ada satu style. Style ni biasanya default lah yang paling cantik sebab saya tengok kalau lower third ni dia automatik pergi jadi kecil kat tengah, dekat bawah. So tak cantik. Kan? Bagi kita sebab yang ni kita boleh tukar dia. Okey. Kemudian kita ada untuk tag shadow. Yang ni saya dah tag shadow dah. Yang ni belum. Kalau cikgu rasa cikgu nak tag shadow, cikgu boleh tag shadow. Kalau cikgu tak nak, cikgu tak payah. Terpulang pada cikgu. Yang ni uppercase, kebetulan memang tulis huruf besar kot tadi kot. Saya pun tak perasan dia punya ni. So kalau kita tulisan huruf kecil tadi, kita boleh tukar dia automatik, nanti dia akan jadi huruf besar. So tu yang ni ada sound effect. Sound effect ni saya cuba sound effect dia pun tak ada banyak pilihan. Dia akan keluar keluar macam tu je lebih kurang kan. Okey, ini pula full clip duration. Full clip duration ni maksudnya sepanjang yang kita punya movie kita yang ada ni, maksudnya sepanjang ni dia akan berada di sepanjang ni sampai habis dia punya apa ni kita panggil ni break ni kan. So dia akan habis kat situ. Contoh kalau saya ni dia jalan kan, bila habis nanti so dia akan berhenti.
dia akan hilang. Dia akan hilang dengan sendiri. Tapi kalau katalah movie kita yang ni kan panjang ni kan, kalau kita ni dia akan berada di sepanjang movie. Kalau movie kita ni panjang, maksudnya dia akan panjang lah. Jadi kalau cikgu nak benda tu pendek je, cikgu nak takat mana je movie cikgu tu kan, cikgu kena split movie cikgu. Lepas tu cikgu kena buat pula, mungkin cikgu nak buat ayat yang baru kan. So cikgu boleh buat pula ayat yang baru kat situ. So tapi cikgu kena split screen cikgu dulu. Supaya nanti akan ada perkataan-perkataan yang baru. Kalau tidak dia panjang. Okey, kalau balik kita kepada ni tadi, title tadi, kalau katalah kita yang ni full clip sikit, kalau kata kita tak nak dia, bermaksud dia keluar terus dia hilang nanti. So dia tak akan tunggu dah sampai habis satu scene tu. Contoh, dia keluar, duduk kejap dia terus hilang. Maksud macam tu. Kalau cikgu nak sekejap je, so cikgu tak payahlah nak buat untuk apa? Untuk ni, untuk full clips duration. Macam cikgu nampak saya, ada yang saya buat, ada yang saya tak buat lah daripada contoh video tu. Okey cikgu, itu aku. Saya rasa saya dah cover semua tu. Ada minta ulang balik tadi dia keluar. So tak yang mana? Yang mana? Yang mana? Dekat mana nak dapatkan tulisan yang merdeka tadi tu? Oh, tulisan tu. Okey, tulisan tu cikgu nampak dekat title ni, bawah ni. Sorry. Ni title bawah ni kat sini kejap. Saya pergi daripada awal. Daripada kosong kan. Cikgu tekan dekat ni. Mesti tekan dekat slide kita. Dekat slide pula, dekat movie kita tu, dekat timeline kita tu ada movie kita tu kan. Tekan je, nak tekan sini, tekanlah kat sini, terpulang lah cikgu nak tekan kat mana. Kan? Okey, lepas tu bila title ni dia keluar macam-macam pilihan. Ikutlah cikgu nak pilih yang mana. Contohlah sekarang, contohlah kita pilih yang ni. Dia reveal ni dia tak nampak sangat dia punya. Kita lah yang ni. Kan? Okey, bila kita dah pilih ni sekarang ni, so kita dah ada dah, inilah orang kata apa, tulisan yang kita pilih sekarang. So bila kat sini kita edit lah, kita nak ni apa, contoh ini yang tulisan kita pilih tadi, reveal sekarang, reveal ke apa saya pun dah tak ingat dah. Okey, bila kita dah tulis kan, kita dah tulis tu, so sekarang ni bila kita nak edit dia, cikgu boleh nampak kat sini yang kita apa, zoom tu, pitch to zoom tu. Pitch to zoom tu maksudnya kita boleh ni dia lah, besar ataupun kita boleh kecilkan dia. Tangan saya pula gemuk sikit. Sorry kejap. Dia tak dapat detect pula saya punya ni. So nanti cikgu boleh buat dah, guna tu contoh. Dia dapat detect. Okey, guna 2 jari cikgu. Kan cikgu boleh kecil ataupun besarkan dia macam tu. Kan? Okey, yang kata nak tukar color tu. Make sure bila cikgu ni, cikgu kena klik balik lah dekat ni. Apa-apa mesti klik dekat movie. Lepas tu pergi dekat bahagian kiri ni kat sini ni. Kita nak tukar color ke apa, kita kat bahagian kiri ni. Yang ni contoh nak bentuk tulisan, so tukarlah tulisan, contoh tulisan ni kan. Okey, kalau color, cikgu nak tukar color apa tadi, tukarlah katalah sekarang warna purple ke apa. So kalau cikgu nak tukar yang ni style ke, nak shadow ke, apa case ke, apa benda ke, sound effect ke ni, macam tadi cikgu boleh ni. Cikgu boleh cuba satu persatu lah kat situ untuk cikgu nak tengok tulisan tu. Bentuk tulisan mana yang cikgu nak, efek macam mana yang cikgu nak. Ya, sebenarnya feature baru ni. Ya? Feature baru. Kalau dulu memang membosankan lah tulisan dalam iMovie. Betul. Sekarang dah ada board. Dulu dia hanya ada warna putih. Tak boleh gerak-gerak. Dulu tak boleh gerak. Kadang-kadang dia duduk kat tengah-tengah. Tengah ataupun bawah. Dia duduk kat tengah-tengah. Kalau sama jugalah, okey macam background tadi cikgu Saimi kata saya kan, contoh kalau kat depan ni lah kita nak letakkan background ni kan, yang ni pun sama kan, pattern ni pun dia bagi yang baru. Contoh nanti kita bolehlah letakkan dia punya apa, background dia kita plus. So maksudnya cikgu kat sini bolehlah cikgu nak tulis tajuk ke apa, cikgu nak letak apa ke, gambar apa-apa ke kat sini nanti kan, cikgu bolehlah green screen contohnya kan. Cikgu buat green screen, cikgu nak letak gambar ni dan cikgu nak letak tajuk cikgu. Boleh kat situ, katalah permulaan kan. Cikgu punya nak cerita tentang apa kan, tajuk cikgu dengan mungkin cikgu tengah berlakon cakap sikit ke apa.
tentang tajuk ni. Maksudnya macam tu. Kan? So maksudnya kalau green screen nanti maksudnya letak kat atas ni lah. Kan ini cikgu Azizah nanti akan ajar kita esok. Kan yang penting cikgu dapat cakap, yang penting cikgu tahu macam mana nak buat cutaway, macam mana buat split screen, macam mana nak buat picture in picture. Sebab tu saya kata dalam ruang chat tadi, ada benda lah, ada yang tanya saya tadi, sama dengan movie maker ke apa kan, ada benda lah yang dekat iMovie ni sebenarnya banyak benda-benda baru yang kita boleh touch up direct terus dekat ni. Kita terus jadikan iMovie kita ni sebagai kita jadi buat kita punya movie kita sendirilah, ikut dia boleh jadi macam mana kita nak. Kita kreatif. Dia akan menguji kreatif. Kalau cikgu sangat kreatif, kalau cikgu memang seorang yang kreatif, lagi kreatiflah movie cikgu ni. Kan? Dengan hasil yang cikgu buat tu. Okey. Ada soalan nak tanya saya takat tu? Sekarang kita dah 10:42, kita dah terlebih masa dah. Saya nak tanya, ya. Kalau ikutkan saya punya version sebenarnya dah updated dah 2.31. Cuma bila cikgu share yang bahagian option yang dekat font tadi tu kan. Yang font tadi. Style, yes. Style, text shadow, uppercase. Betul. Tetapi saya tak ada satu lagi option. Saya hanya terus full clip duration tu. Boleh tak cikgu share balik yang tu? Yang ni? Tak, kenapa saya tak ada sound effect ya? Itu iMovie kena saya. iMovie doktor kan? Tak apa, panggil je Mat. Lepas tu tak nampak muka, tak nampak suara saya kan, tak suara je. Sound effect tak ada. Kalau ni biasanya ada je kaji kan, kecuali kita update. Saya boleh sebelum tak ni, saya sambut? Boleh. Sebenarnya tadi saya pun sama, tapi klik dekat titik 3 tu, lepas tu kena hidupkan sound effect tu. Macam mana nak hidupkan sound effect jangan kita dirikan ni. Jangan klik dulu dekat tulisan yang pop up apa benda tu. Klik dulu dekat skrin tu, nanti akan ada titik 3 kat tepi tu kan. Kat situ ada sound effect tu, kena hidupkan baru dia keluar. Cuba cikgu buat, sebab saya memang dah auto ada kan. Tak hidup pun. Tak hidup pun. Dekat titik 3 tu ada keluar tak? Ada. Tapi dia keluar yang 4 option je tu juga. Dia tak keluar di sound sound effect. Sebab tadi saya pun sama. Ya. Klik dulu cuba klik kat title. Okey, kejap. Okey. Ya, saya pergi balik mana title saya. Habis ni. Kejap kan. Klik yang tiga tu. Okey, pergi titik. Iyalah. Okey, dah. Dah. Okey. Kenapa dia jadi macam tu Maksudnya setiap kali saya nak buat, kita kena buat macam tu. Enablekan dia dulu ya. Ya. Alright. Thank you. Okey, saya rasa itu perkongsian kita. Hari ni kita terlajak terlebih sikit ni sampai 10:45 ni. Okey, ada apa-apa lagi soalan nak tanya tentang iMovie? Sebelum saya serahkan kembali dengan Ustaz Syakir. Ustaz Syakir, masih ada? Ada. Okey. Apa tu, ada, kalau tak ada apa-apa saya serahkan kembalilah kepada Ustaz Syakir. So saya stop sharing dulu. Dah stop dah. Okey. Saya bagi host balik dekat Ustaz Syakir. Okey, terima kasih kepada Cikgu Suhaimi dan Cikgu Asmahan atas perkongsian pada malam ini. Okey, itulah terlajak masa tapi rasa tak ada masalah kot. Tapi kalau ada apa-apa masalah cikgu boleh ni dalam ruang Telegram lah. Di Telegram lah. Okey, so untuk malam ni Allah saya terlajak. Ni ialah untuk kehadiran. Saya akan cuba hantar di WhatsApp di group. Okey, kalau tak ada. Okey. Soalnya saya tak sempat. Kita
Okey, Betul-betul nanti sebelum jangan tu, lupa kita wifi dulu. itulah kita nak wifi tu. Okey, dah ada yang ambil kehadiran? Kalau tak nanti saya akan share kat Telegram sekejap. Nanti saya akan share. Okey, saya stop share screen. Okey, boleh macam biasa onkan kamera. Ustaz, sebelum tu nak cakap sikit je, ya. Boleh. Sila. Untuk 27 hari bulan tu, kalau ada peserta yang ada gini, saya akan hantar bahan, tapi bahan tu dalam bentuk keynote dan cikgu-cikgu dikehendaki menukar page setup tu kepada 16:9. Ya, kalaulah keynote yang asal default dia tu 3:4 rasanya. Dah, betul tak Ustaz? Keynote. Kalau default 3:4. Tukar kepada 16:9. Dah. Ataupun ada cikgu yang dah ada projek dalam keynote tu, terus make sure keynote punya slide tu dalam 16:9. Sebab kita nak export ke YouTube. YouTube. Okey, Cikgu Nik ada nak buka? Tolong buka. Ustazah Malina, ni SK Kampung, Cikgu Atira, Cikgu Aminah, Cikgu Nazira. Banyak saya punya ni. Okey, saya ambil dulu mana yang ada dulu. Habis kan ni? Tak, saya buka melalui laptop jadi dia banyak ni. Kalau iPad dia 9 orang je. Okay, 1, 2, 3. Sekejap, nak hantar dulu sekejap. Okey, sekejap. One more. Ada juga lagi ni. Belakang. Okey, so kita akan berjumpa pada hari Jumaat pada waktu yang sama juga. Okey, lepas tu saya nak iklan sekali lah. Mungkin esok kalau ada siapa nak untuk ulang kaji untuk GarageBand kita dengan D5 ya. Link saya akan share, ada di grup besar juga di ATC. Kat dalam grup ni pun saya akan sharekan juga. Untuk kalau malam esok lah, kalau untuk study untuk lah GarageBand. Okey? Kita hanya kelas 2 je kan Ustaz? Ya, kan kita kelas 2. Yang lain je kita boleh lah attend kalau kita nak attend kan? Dan sebab kita ada selang seminggu sebab macam saya maklumkan sebelum ni saya memang minta maaf untuk final review kita terpaksa lanjutkan 2 hari supaya dapat di-review semua sekali. Dia tak adalah buat dalam keadaan serentak macam hari tu. Jadi kalau cikgu ada apa-apa masalah, cikgu boleh maklum kawal lah. Masih grup yang sama. Cuma mungkin ada perubahan macam grup 2 tu mungkin tukar kepada hari Ahad pagi ke. Okay, kalau tak ada apa-apa. Lambat-lambat pun tak apa Ustaz. Tak sempat. Seminggu doktor, kita daripada 20, kita last hari Jumaat ni 5 hari bulan doktor baru dia. Jadi kita bagi masa. Alhamdulillah sempat revision. Jadi itulah kalau ada apa-apa dalam masa tu tanya saja dalam grup. Kalau ada teknikal tanya saja. Jangan malu nak bertanya. Alright. Jika tak ada apa-apa, kita tamatkan kita punya perkongsian kelas malam ni dengan surah Al-As dengan tasbih kafarah. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam ni. Terima kasih.